Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung tafsir daripada suratul An'am, dan pada hari ini ayat yang ke-105. Kemarin kita telah sebut macam mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dia, dan cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya itu amat-amatlah menarik. Dan mungkin boleh menarik perhatian manusia supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbelah bagi, iaitu dengan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Pada malam ini kita akan sebut berkenaan dengan sebab yang ketiga kenapa orang musyrik tidak menerima ajaran tauhid. Sebelum daripada itu, saya minta tuan-tuan semua supaya share dulu sebelum kita mula ni, supaya tuan-tuan share dalam grup masing-masing, share dalam WhatsApp, dalam Facebook, dan juga dalam grup yang ada dalam Facebook tu sebanyak yang mungkin, untuk kita menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan minta juga tuan-tuan supaya ada Quran ataupun tafsir di hadapan tuan-tuan tu, supaya sama-sama kita tadabbur dan sama-sama kita mengaji. Dan pada malam ini suratul Al-An'am ayat yang ke-105 insya-Allah. Bermula pada ayat 105 dan mungkin kita akan baca sampai ayat yang ke-110 ataupun sebagainya insya-Allah. Jadi sebelum pada tu, tuan minta supaya share lagi, supaya ramai yang dapat manfaat lagi daripada kuliah kita pada malam ini. Baik. Sebab yang ketiga kenapa musyrikin Mekah tidak menerima ajaran tauhid ini disebut kerana mereka ta'assub. Ta'assub nak bela fahaman mereka, bela puak, bela peraturan sampai sanggup mengenepikan kebenaran. Ta'assub ini penyakit yang paling parah yang melanda jiwa manusia. Mana-mana puak sahaja yang ada penyakit ta'assub ini, mereka akan membela puak mereka walaupun puak mereka itu dalam keadaan yang salah. Itu penyakit yang berat. Dan ini penyakit melibatkan hati manusia. Penyakit ta'assub ini penyakit yang melibatkan hati dan salubari manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan kena faham. Sebagaimana yang kita sebut bahawa kita semua kena faham, orang yang ta'assub mereka tidak akan mendapat kebenaran agama itu sendiri. Sebaliknya, mereka yang bersifat mengkaji dan nak cari kebenaran, mereka akan jumpa dengan kebenaran. Baik. Dan kesan daripada ta'assub ini boleh membawa seseorang itu jauh daripada Allah Ta'ala. Jahiliyah ni dia ta'assub. Dan memang penyakit dia ta'assub yang paling berat. Ta'assub dengan puak dia, ta'assub dengan fahaman dia, yang menyebabkan
apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dia tolak. Dia tak bakar. Sebab apa? Sebab ta'assub. Baik, kita tengok ayat 105 lah. Masing-masing buku Quran tu tengok ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nusarriful ayati وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Baik. وكذلك نصرف الآيات. Demikian kami mengulangi dan ulang ayat-ayat kami ini. Kalimah kadzalika dalam ayat ini bermaksud dengan kesempurnaan ini, yaitu bagi kesempurnaan tauhid ini Allah menghuraikan berbagai dalil dan buktinya supaya manusia faham apakah tauhid ini. Wa kadzalika maknanya dan dengan kesempurnaan tauhid yang Allah Taala ajar ini, kami mengulangi ayat-ayat kami supaya menjadi bukti yang terang kepada manusia. Kalimah nusarrifu ni asal daripada perkataan dasar sarafa yang bermaksud bahawa memberitahu tentang satu perkara dengan berbagai-bagai cara. Kita panggil bukan tunjuk sekali lalu je, tidak, tapi dengan bermacam-macam cara. Kalau kita nak memperkenalkan satu produk kepada orang ni, kita akan tunjuk dari berbagai sudut. Produk kita ni elok, produk kita ni baik, ni kalau makan jadi begini, kalau buat jadi begini, jadi begini. Kita akan kempen, orang panggil habis-habisan supaya produk kita ni diterima dari berbagai sudut. Kerana kita berjaya tarik orang nampak daripada sudut ni, nampak daripada sudut ni. Maka itu dinamakan tasrif. Tasrif, supaya orang tu berkata benar dan tidak mengubah bahawa produk dia ni begini, tapi dia ambil daripada berbagai sudut. Baik, itu contoh. Kalau kita letak pada Quran ni, Allah lakukan dengan ayat-ayat Quran ni untuk beritahu kepada manusia perkara yang penting. Allah Ta'ala adunkan berbagai-bagai ayat, memperkenalkan diri dia, suruh tengok bintang, tengok langit, tengok bulan, tengok air, tengok gunung, tengok bumi. Semua ni adalah salah satu daripada bentuk macam mana manusia ni boleh mengenali Allah Azza wa Jalla. Nampak tu? Bagaimana manusia boleh mengenali Allah Ta'ala. Itu makna sarrif. Allah Ta'ala memperkenalkan dari ayat Quran ni macam-macam bentuk, macam-macam keadaan. Oleh kerana itu bila kita kaji Quran ni, kita lihat seolah-olah ayat ni hampir-hampir sama dan hampir-hampir serupa. Walaupun tidak sama dan tidak serupa, tapi hampir-hampir nak sama. Kenapa? Kerana manusia ni kadang-kadang dia perlu ulang benda yang sama supaya dia reti. Dan setiap perkara yang diulang ni perkara yang penting. Baik. Waliyaqulu darasta, dan supaya mereka orang musyrik mengatakan kamu telah mempelajari ayat-ayat itu daripada ahli kitab. Baik. Musyrikin Mekah dia dakwa Nabi ni mendapat maklumat daripada agama Yahudi, orang Yahudi Nasara. Mereka tuduh Nabi belajar ilmu-ilmu daripada ahli kitab dan mempersembahkan kepada penduduk Mekah, adunkan mereka itu sebagai Al-Quran. Maknanya mereka tidak mahu menerima wahyu ini. Itu sahaja. Mereka tidak mahu menerima wahyu. Apa hujah musyrikin Mekah ni nak menolak ajaran Nabi? Ajaran Nabi SAW ni hujah apa? Mereka kata, apa yang Nabi pegang ni berlainan dengan pemahaman syirik mereka yang pegang selama hari ini. Ada sekelompok manusia ni, kalau zaman dulu orang panggil musyrikin Mekah, tidak menerima kebenaran oleh kerana kebenaran yang dibawa itu tidak sama dengan apa yang dipegang dah bertahun-tahun. Jadi pok kita ni jangan dok ambil perangai musyrikin Mekah lah.
Kalau orang bawa kebenaran kepada kita, kita kena ambil kebenaran itu. Kena ambil kebenaran itu. Jangan kita bawa perangai musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah dia sanggup tolak kebenaran, bukan sahaja tolak kebenaran, tetapi dia tuduh pula Nabi dengan bermacam-macam tuduhan. Dia tuduh Nabi dengan bermacam-macam tuduhan, tujuannya supaya tidak mau terima, kerana salah satu dia tuduh Nabi macam-macam tuduhan, tak mau terima kerana bercanggah dengan apa yang dia telah pegang selama ini bertahun-tahun. Maknanya dia duk pegang selama ni bertahun-tahun lah. Bila dia duk pegang selama ni bertahun-tahun, lepas tu mari Nabi SAW sebut benda yang betul, takkan nak terima benda betul, dia kata. Itu orang panggil salah satu daripada perkara yang berat lah yang dibuat oleh musyrikin Mekah, kesyirikan yang melampau. Oleh kerana bagi mereka apa yang disebut oleh Nabi itu bercanggah dengan apa yang mereka pegang, walaupun yang disebut oleh Nabi itu adalah berbentuk kebenaran. Ini penyakit yang amat parah. Penyakit yang amat parah. Tidak menerima satu perkara ini kerana menganggap perkara ini tidak betul dan tidak benar, bukan kerana ia itu memang tidak betul, tidak benar, tidak. Tapi tak nak terima sebab canggah dengan apa yang dipegang. Musyrikin Melayu pun lebih kurang juga. Buat benda syirik, buat benda-benda yang mengarut, yang bercanggah dengan akidah. Bila mari orang nak betul semula akidah orang kita ni supaya balik kepada akidah, jangan mensyirik, jangan bertawassul dengan orang yang telah mati, jangan begitu, jangan begini. Tiba-tiba ditolak. Ditolak dengan tuduhan. Ditolak dengan tuduhan sebagaimana musyrikin Mekah tuduh Nabi bahawa Nabi belajar dengan ahli kitab. Nabi belajar dengan ahli kitab. Itu satu tuduhan. Dia boleh kata Nabi belajar dengan ahli kitab supaya mari menipu dia, dan Nabi belajar tu dia tambah dia sendiri, dan apabila dia tambah dia sendiri berlawanan dengan apa yang dipegang selama ini. Itu tuduhan. Tuduhan bila bawa kebenaran, itu satu perkara yang manusia kena terima bila manusia berkata benar. Baik. Antaranya lagi mereka kata Nabi ini belajar daripada hamba-hamba daripada bangsa Rom yang ada di Mekah itu sendiri. Mereka kata oleh kerana baginda belajar dengan ramai orang, tentulah Al-Quran itu sekejap begitu, sekejap begini. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini. Dia kata salah, tak betul. Yang jelas sekali mereka tak boleh terima ni kerana apa? Kerana dalam hati dan sanubari mereka itu ada penyakit. Itu saja. Penyakit apa? Penyakit yang saya sebutkan tadi, iaitu penyakit ta'assub. Penyakit ta'assub. Allahu Akbar. Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan kita lah tuan-tuan daripada penyakit ta'assub ini. Berat penyakit ini. Penyakit yang sangat berat. Penyakit yang tidak menyuluh manusia kepada kebenaran. Penyakit ta'assub ini penyakit yang tidak menyuluh manusia kepada kebenaran. Baik. Sekarang ni kita tengok. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala sebut. Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mahu mengetahui. Macam mana tu? Supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mahu mengetahui. Tadi sudah tahu apakah kesan pada musyrikin Mekah apabila Allah tasrif, Allah menghuraikan dalam bentuk yang berbagai ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka tak faham. Mereka bukan sahaja tidak faham, tapi mereka telah menuduh Nabi ambil ajaran yang lain. Kepada orang beriman, tasrif daripada Allah ni menjelaskan lagi makna Al-Quran itu. Bila ayat-ayat Quran itu diulang dengan berbagai-bagai cara, mereka lebih faham ayat Quran.
Mereka reti ayat Quran. Ini kesan yang kita nak. Kesan yang baik daripada Quran. Tapi apabila ada kesan yang tidak baik daripada Quran ni, apabila dia orang baca kepada dia satu perkara, dia bukan nak ambil Quran tu, tapi dia boleh sebut bahawa apa yang kamu ajar ni, apa yang kamu sebut ni bercanggah dengan apa yang kami telah pegang selama ni. Itu hujah musyrikin Mekah. Bismillah. Jadi bagi orang beriman, tasrif adalah salah satu daripada perkara yang boleh memberikan kefahaman yang mantap kepada kita. Dan kita pegang akidah yang kukuh dan kuat. Sebab apa manusia jadi syirik? Sebab manusia ramai yang tidak tahu mengenang budi Allah Ta'ala sebagai pencipta dia. Dan mereka tidak mahu beriman dengan akidah yang betul yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila kebenaran yang ada pada mereka, mereka tidak mahu dengar dan mereka tidak mahu ambil. Sebab apa? Sebab dalam diri mereka itu sendiri telah ada penyakit ta'assub yang saya sebut tadi. Sekarang kita tengok ayat 106. Suratul An'am. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah Allah Ta'ala ni sebut tugas kenabian, dia pun sebut lagi. Dalam ayat 104 tadi Allah Ta'ala sebut tugas kenabian untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan risalah. Soal manusia tak mahu terima ke nak terima tu soal nombor 2. Itu masalah nombor 2. Masalah yang pertama sekali kena sampai. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut lagi tugas Nabi. Untuk apa tugas Nabi hak lain ni? Iaitu ittabi' ma yuha ilaik. Iaitu ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Tuhan kamu. Nabi Muhammad ni disuruh supaya dalam ayat ni ikut apa sahaja yang diwahyukan kepada baginda. Dan jangan ambil kisah sangat fahaman musyrikin Mekah tu. Ya pasti kena ikut Quran. Kena ikut arahan. Bermakna Nabi disuruh supaya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Kita disuruh supaya ikut Nabi. Maknanya suruhan Allah, Nabi ikut Allah Ta'ala dan kita ikut Nabi itu satu benda yang serupa, yang tidak putus. Yang tidak putus. Sebab Nabi ni bawa jalan hidayah. Nabi dia tak bawa jalan mengaruk-mengaruk. Tidak, dia bawa jalan hidayah. Dan termasuk juga apa yang kita kena ikut daripada Nabi SAW yang kita namakan sebagai hadis. Sebagai hadis. Semua hadis-hadis Nabi SAW ni merupakan wahyu Allah Ta'ala juga. Kalau kita nak sebut banyaklah, Allah Ta'ala sebut di antaranya Allah Ta'ala sebut di antaranya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak cakap ikut hawa nafsu melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Itu Nabi. Orang kata Nabi pemimpin politik. Betul, Nabi pemimpin politik. Dan politik Nabi cukup bijak. Ya? Tapi kita kena ingat. Orang yang jadi pemimpin politik ni kena ikut cara Nabi SAW. Akidah kena jaga, prinsip biada. Baik. Ada juga golongan sesat zaman sekarang ni. Dia buat mari macam-macam alasan untuk dia ikut Quran saja, dia buat hadis Nabi. Kita panggil golongan anti hadis. Puak ni. Puak ni dia buat mari, dia ikut Quran saja. Kita kata nak amal macam mana Quran kalau tidak ikut hadis Nabi. Sebab segala amalan Quran itu ada pada hadis Nabi SAW. Cara pelaksanaan dia.
cara semayang dan sebagainya, semua tu dia sebutlah hadis Nabi. Macam-macam alasan dia guna untuk tidak mengikut Nabi SAW, tidak mengikut hadis Nabi SAW. So nak ikut Quran saja. Gak Quran hak keluar daripada mulut Nabi tu sendiri. Quran ni keluar daripada mulut Nabi, dia wahyu. Hadis ni juga keluar daripada mulut Nabi. Tiba-tiba awak nak guna Quran saja, keluar daripada mulut yang sama. Ada ingat Nabi tu macam dia, sekali-sekali nak bohong, sekali-sekali nak ni. Ingat Nabi tu macam pemimpin politik nak pada kuasa. Sekejap bohong orang tu, sekejap menipu orang ni, sekejap menipu orang tu, sekejap. Bukan cara begitu Nabi ni. Nabi bercakap di atas kebenaran. Nabi bersembang ke Nabi apa ke, semua jadi ilmu. Nasib baiklah sahabat tu dia pakat duk tulis. Dia pakat reti sahabat tu, dia pakat tulis, dia pakat catik, dia pakat apa Nabi ajar tu semua dia ikut. Semua dia reti. Itu sahabat. Baik. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Dalam banyak-banyak ajaran wahyu, hak paling penting sekali mestilah ajaran tauhid. Dan tidak dikira sikit pun dari sudut akidah dia ke, tidak dikira sikit daripada sudut amalan dia, banyak mana sembahyang dia buat, banyak mana puasa, sedekah ke apa ke, tidak dikira walaupun sedikit. Sebab apa? Sebab dia tidak ada dalam diri dia tu akidah. Akidah dalam benda paling besar dan benda paling penting dalam masyarakat. Dalam hidup kita ni, sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, kalau tak ada akidah, nak letak di mana sembahyang, nak letak di mana puasa, nak letak di mana, kalau tidak ada akidah. Baik. Wa a'rid 'anil musyrikin, dah berpaling daripada orang syirik. Ayat ni ada beberapa maksud. Yang pertama sekali, maafkan mereka, lupakan apa yang mereka laku dan mereka katakan, jangan peduli, jangan fikir tentang mereka jika mereka tidak mahu menerima ajaran tauhid. Kalau masuk Islam dah, jangan sebut lagi masa jahiliyah dia tu, masa syirik dia tu. Kalau kamu wahai Muhammad, kamu bercakap berkenaan dengan tauhid, pesan berkenaan dengan tauhid, orang tak mahu terima juga apa yang kamu cakap, apa yang kamu sebut, tak payah layan. Biar begitu je puak tu, pandailah aku urus lagu-lagu mana. Baik. Surah ni macam saya sebut tadi, sebut pada mula-mula perbincangan kita, dia diturunkan di hujung-hujung waktu baginda di Mekah. Waktu itu musyrikin Mekah kuat menentang. Abu Talib pun tak ada nak bela Nabi. Nabi pergi ke dakwah Taif pun kena baling dengan batu. Jadi kalau kita tengok surah ni Allah Subhanahu Wa Taala supaya beritahu pada Nabi kita supaya jangan ambil tahu. Buat-buat musyrikin Mekah tu Muhammad pun jangan ambil tahu ke dia. Tugas kamu hanya beritahu tauhid kepada dia. Beritahu Islam kepada dia. Beritahu ajaran-ajaran yang betul yang aku ajar kepada kamu, jangan syirik pada Allah Ta'ala, beritahu ke dia. Soal nak buat macam mana dia tu, soal nak kawal lagu mana tu, soal aku. Baik. Ayat ni juga nak ajar kepada kita bahawa fokus dengan amalan kita. Kita kena fokus. Faham kalau kita fokus dengan apa dia deh? Kita kena tumpu perhatian pada amalan kita. Dan fokus kepada agama kita, jangan hirau orang tak mau terima Quran, sunnah ni, jangan hirau. Dia nak kata apa pada kita, dia katalah. Nak kata Wahabi ke Wahabi gilah. Nak kata sesak ke sesak gilah. Nak kata tak kena dengan ulama, tak pakat ulama, nak kata gilah. Sebab nombor satu sekali, kita yakin hak kita sebut ni benda betul. Benda betul. Tak betul macam mana kita sebut ni, orang tak boleh nak lawan. Bila kita sebut benda betul ni, orang tak boleh nak lawan. Kalau lawan pun dia tuduh je. Gak tuduh ni bukan lawan. Tuduh ni tuduh, dia lawan dengan tuduhan. Bukan lawan dengan hujah. Ke agama ni, bila tuduhan, dia tak pakar mana tuduhan ni. Orang nak kata apa pada kita, kata 10 kali pun, kita duduk gini. Apa kata?
Orang nak sebut apa pada kita, sebut pergi. Tak ada masalah. Ni Allah Ta'ala ajar Nabi ni, wa'arid al-musyrikin. Menjangan duk hera Muhammad pok musyrikin, tak lagu mana, menjangan duk hera. Ini adalah salah satu daripada ajaran, supaya kita fokus. Jangan duk ambil berita-berita tepi-tepi jalan tu, hak boleh mengganggu emosi dan perasaan kita. Biar ke dia lah. Kita buat baik. Kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan. Kalau nak ikut orang kata ni, tak sudah orang kata ni, ada je orang kata. Orang tu kata, orang ni kata, orang ni sebut, orang tu sebut. Sampai bila kita nak hidup lah keadaan takut orang kata ni? Apa kata? Sebab kita buat benda benar. Kita buat benda yang betul. Benda yang kena dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang kita takut lagi? Tak perlu takut dah sepatutnya. Sebab Nabi ni manusia, dia jiwa manusia. Dia ada rasa takut pun ada, rasa gerung pun ada, rasa macam-macam lah manusia ni. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Muhammad, mu jangan begini, mu buat begitu. Muhammad, mu jangan begitu, mu buat begini. Sebab tu untungnya Quran ni kalau duduk dekat kita faham, kita kerti, bahasa untung. Sebab segala gangguan yang menyebabkan emosi manusia tu terganggu, diselesaikan oleh Al-Quran. Dibereskan oleh Al-Quran. Manusia terganggu emosi dan perasaan dia. Memang manusia terganggu. Nabi kita Muhammad SAW dakwah ni terganggu dia punya emosi dia. Tapi bila terganggu emosi ni, Muhammad macam ni cara dia. Muhammad lagu ni cara dia. Allahu Akbar. Jadi kita boleh ambil satu-satu ajaran Quran ni sendiri. Wa'ad al-musyrikin juga, kalau kita nak sebut, iaitu, boleh juga kita beritahu maksud dia. Biarkan mereka begitu sehingga Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kamu. Sebab Islam ni dengan pertolongan Allah. Islam ni berjalan dengan Allah Ta'ala dan dijanjikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mana hak tolong agama Allah dijanji dengan pertolongan. Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Quran, wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansurannallahu man yansuruh. Mereka hak tolong agama Allah ni, mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sampai mereka mata nasrullah, bila pertolongan Allah ni mari ni, Allah kena begitu, kena begini, siksa begitu, buat begitu. Bila pertolongan Allah nak mari ni, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah Ta'ala tu dekat. Benda ni benda hak kena yakin, siapa sahaja yang nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sudut mana sekalipun, kena yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang menolong agama Allah Ta'ala. Baik. Dan Allah Ta'ala janji kepada kita pula, bahawa wallahu mutimmu nurih. Ini janji Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyempurnakan cahaya agama ni, walau karihal kafir. Walaupun dibenci oleh pok kafir, tak kira lah ikut dia lah Muhammad. Hak kafir tu, hak musyrik tu, hak tamu semua Allah Ta'ala tu, hak nak buat syirik pada Allah, ikut dia lah. Tapi kamu ni sendiri adalah orang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi ayat-ayat lain memberi semangat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni juga bermaksud wa'arid al-musyrikin ni, tinggalkan mereka, jangan campur dengan perbuatan mereka. Syirik mereka tu jangan diikut. Jangan diikut. Jangan ada hanggup bersama dengan dia buat syirik, jangan. Kita kadang-kadang berasa juga nak jaga hati orang, terutamanya pemimpin politik. Berasa nak jaga hati orang. Moga pengikut politik ni dia ada penyokong dia. Dia ada penyokong dia. Penyokong ni hak beri undi dalam pilihan raya, menentu sama ada parti dia tu menang atau kalah. Lalu oleh kerana syok dia ni nak kepada kemenangan, dia sanggup gadah habis prinsip akidah. Dia tak kenal siapa kawan dia, siapa lawan dia, tak kenal. Dia tak kenal orang mana hak patut jadi kawan duduk dekat,
Mana hak patut bermusuh dengan dia. Tak kena di antara hak nak jadi kawan tu orang ada akidah ke tidak, hak nak musuh tu ada akidah tu, tak kena jadi. Sebab apa? Sebab suluhan dia punya politik tidak berdasar kepada apa yang disuluh oleh agama kita, agama Islam ini. Nampak kata? Itu teruk pemikiran begitu, pemikiran dia teruk. Allah Subhanahu Wa Taala sendirinya jangan masuk campur dengan syirik. Jangan duk masuk dalam kuih Hindu, duk hanggup merah dahi-dahi. Kita orang Islam duk ra'i ke dia. Habis perayaan tu pergi sambut belakang depa Bali pun sambut juga dengan ponggal, dok ponggal macam-macam lah orang kita ni lah. Bila masuk perayaan lain pula sambut perayaan lain pula. Macam-macam jenis perayaan. Akidah duk dalam ni kena tepi. Sebab apa? Sebab kita kena ni dulu, kena orang panggil apa? Kena ra'i lah sebab pemimpin politik ni. Macam mana ustaz? Kita ada matlamat kita. Seolah-olah matlamat tu menghalalkan semua cara-cara, termasuk sanggup menggadaikan akidah pun tak apa kerana mengikut kepentingan politik dan pengikut masing-masing. Depan Allah jawab esok akhirat. Kita bagi tahu je. Baik. Dan jangan campur ketika mana buat amalan syirik, jangan campur. Begitu juga ketika mana buat amalan bid'ah, jangan campur juga. Ramai orang meraihkan benda bid'ah kerana nak jaga hati sahabat. Itu perkara berat tu. Tak boleh ustaz dia kata kita kena pergi, dia kata kena raih. Nampak. Benda tu benda hak Nabi tak buat tu. Benda hak Nabi tak buat, benda hak bertentangan dengan sunnah Nabi. Gi sebab apa? Sebab nak jaga hati orang. Jadi kita nak jaga prinsip agama hak Nabi tinggal. Kalau kita nak jaga hak orang tu. Kita, kalau bahasa mudah lagi, kita rela mencederakan batas tubuh Nabi kita kerana untuk menyelamatkan batas tubuh kawan kita hak kita raih tu. Begitu. Tengok Nabi nak bawa agama ni. Sampai cabut gigi. Sampai habis ni, orang panggil luka habis tubuh-tubuh. Sampai kena pindah. Hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Bukan senang. Sahabat-sahabat Nabi ni habis tubuh ni penuh. Penuh dengan apa ni orang panggil dengan luka-luka. Sebab nak jaga agama. Nak jaga agama. Dan Nabi marah sungguh benda-benda bid'ah ni. Apa Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Nabi sebut begitu lah pada benda bid'ah. Dan saya telah hurai bab ni dalam usul bid'ah. Boleh tengok kuliah saya sebelum pada ni. Tadi upload dalam YouTube. Atau boleh subscribe untuk Suara Sunnah punya channel YouTube tu, boleh tengok dalam tu. Saya telah hurai kitab usul bid'ah dalam tu. Malah nak hurai dah, malah nak sebut dah malah ni. Mengatuk dah ni pun mari mengajar ni. Mau nak celek Tapi saya nak sebut begitulah. Seolah-olah orang ni sanggup menyelamatkan tubuh saya daripada luka dan sanggup mencederakan tubuh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab nak raih tak boleh kita kawan kita, waris kita, hak tu kita, hak ni kita. Jadi pengecut habis. Kita kena ingat, jangan takut pada orang jahil. Jangan jadi pengecut dalam menegakkan agama ni. Sebab kita berdiri di atas nama Allah. Dan kita mempertahankan, orang yang mempertahankan benda-benda yang sunnah ni, daripada hadis-hadis palsu yang direka oleh pembuat-pembuat bid'ah dan penunggang-penunggang agama ni, adalah orang yang mempertahankan Nabi SAW. Mempertahankan Nabi. Lagu mana sahabat kecintaan daripada Nabi, lagu mana? Dia sanggup letak diri dia sebagai perisai kerana sayang kepada Nabi, kerana cinta pada Nabi. Kita meletakkan apa dalam rasa kasih sayang kita pada Nabi SAW? Meletakkan apa? Kita meletakkan dalam matlamat kita, lebih pada hak Nabi lagi matlamat kita tu. Apa yang kita nak bawa ni, matlamat kita lebih pada hak Nabi lagi matlamat kita. La hawla wala quwata illa billah. Matlamat kita nak penyokong, matlamat kita nak begitu, matlamat kita nak begini. Cari dalil tu, dalil ni. Supaya membenarkan perkara hak Nabi tak buat.
Kerana maqasidnya lain, hak tu maqasid begitu, maqasid begini, macam-macam duk bincang maqasid. Lebih pada tok syekh besar lagi duk bincang maqasid. Tapi prinsip Islam ni berdiri di atas prinsip yang betul. Islam bukan pergi kok ni, tak tegak. Sebab tu kita kena bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Akhir sekali, sebelum ayat ni disebut permintaan nak tunjuk tanda-tanda mukjizat Nabi lah. Ayat ni adalah ayat menjelaskan kepada kita bahawa jangan ambil peduli dengan permintaan mereka tu, memberdakwah saja Muhammad, sebut saja benda yang betul. Jangan duk hirau apa mereka sebut tu, apa yang mereka sebut sikit pun tidak boleh membawa apa orang panggil kepada perkara yang betul. Tidak. Tak boleh membawa manfaat pun. Hak dia nak minta kepada kamu, mereka minta. Semua tu mengarut belaka. Baik. Kita tengok ayat yang 107 insya-Allah. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Baik. Cuba kita tengok Tuhan kata apa. Walau syaa Allah. Dan kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh saja lakukan apa je lah yang dia nak. Dia mampu, dan dia boleh buat dengan sendiri, tanpa pertolongan siapa-siapa, tanpa bermusyawarah dengan siapa-siapa. Ma asyraku, nescaya mereka tidak mempersekutukannya. Allah boleh je buat jadi ke semua makhluk ni beriman, tidak melakukan syirik pada Allah. Boleh, Tuhan nak buat boleh. Tapi Allah Ta'ala tak mahu buat begitu. Dan bukan cara begitu yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala beri kebebasan kepada makhluk, pilih jalan setelah dia tunjuk jalan. Allahu Akbar. Orang Islam waktu zaman Nabi, dia fikirlah bahawa mungkin kerana orang-orang musyrik tidak tunjukkan mukjizat apa yang mereka minta, sebab tu mereka tak beriman. Dan para sahabat juga fikir, kalau tunjuk mukjizat tu mereka minta, mereka akan beriman lah. Allah Ta'ala nak beritahu kepada sahabat bukan begitu cara memikir yang betul. Bukan gitu. Sebab apa? Sebab ni, walau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri semua beriman tanpa tengok mukjizat. Boleh. Allah Ta'ala boleh buat begitu. Allah Ta'ala boleh tunjukkan juga segala mukjizat dan sampai kepada mereka sampai mereka tak berani lawan. Boleh. Tapi tidak. Kenapa Allah Ta'ala tak buat begitu? Sebab dia nak begitu. Jawapan dia. Kerana Allah Ta'ala telah berbagi kepada manusia jalan. Start daripada mula-mula manusia diciptakan, siapalah jadinya Nabi Adam, semua tu diciptakan. Lepas tu ada iblis. Sebab apa iblis tu jadi begitu, sebab apa Adam tu, semua tu Allah Ta'ala buat. Cerita dia. Manusia ni dia beri pilihan. Dan Allah tidak paksa manusia untuk beriman kepada tidak. Dan kalau dia pilih jalan syirik, Allah Ta'ala ancam dia, jaga neraka kalau syirik. Sebab apa? Sebab ni jalan aku akui, ni jalan hak betul. Jalan syirik itu ada tak muka dunia. Jalan syirik itu. Tapi itu tak betul. Kalau kita buat contoh ginilah. Seorang ayah beri duit belanja kepada anak dia. Beritahu kepada anak ni hak orang sekolah,
Hak ni hak belanja hari-hari, hak ni hak begitu, begini, bagi siap, cukup lengkap. Nampak kan ni? Anak dia tu, kalau dia ikut kadar duit ayah dia bagi tu, ayah dia dah siap-siap dah RM10 sehari, RM10 sehari, RM10 sehari, RM10 sehari. Tiba-tiba dia belanja lebih RM50 sehari. Memang tak cukup. Dia akan terambil duit yurannya, duit bukunya, duit bayar tuition. Dia akan ambil belakang. Sebab tak ikut aturan. Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Itu nak suruh faham. Beri hidayah. Yang mana kalau kita ikut hidayah tu, pasti akan selamat. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala nak. Kerana tujuan Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni kecuali untuk jadi hamba aku. Maknanya sini, kalau Allah Ta'ala, kalau macam ayah tadi, anak tu belanja mengikut spesifikasi ke berapa. Orang zaman ikut aturan dia. Ikut zaman COVID dia sebut apa? Ikut SOP dia. SOP tak kata nah. Kalau begitu begini kan kena ikut. Tak ikut kena lah. Tak ikut kena denda. Tak ikut kena saman. Kalau ikut selamat. SOP yang aku bagi entah muka dunianya begini cara dia. Hak Nabi tentukan. Mu kena ikut Nabi. Sebab ni je manusia aku jamin. Banyak-banyak manusia atas muka dunia ni, hak aku jamin itu Nabi dan Rasul. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan jaminan Allah Ta'ala. Betul dia tu. Baik. Maknanya, kebebasan Tuhan bagi pada orang tu memilih. Tapi, mu nak pilih, mu kena ikut aturan memilih itu. Kebebasan diberi pada anak tadi. Tapi kalau anak tadi guna duit untuk lain, bukan daripada apa yang SOP ayah dia tetapkan, dia tak cukup duit. Kadang-kadang boleh curi dan sebagainya, salah guna kita panggil. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka. Kalimah hafizah ni bermaksud seorang yang menjaga dan mengawasi. Maknanya bukan tugas Nabi. Nak jaga, nak awasi orang lain yang tak. Tugas Nabi adalah menyampaikan dakwah sahaja. Bukan nak awasi mereka. Dan kalau kita fikir kita sendiri pun kita tidak dapat untuk mengawasi manusia sepenuhnya walaupun manusia duduk depan kita. Anak kita. Kita boleh awasi dia bila dia duduk depan kita. Duduk dalam rumah kita. Belakang kita dia buat apa kita tak tahu. Tapi Allah dia boleh awasi semua sekali. Wa ma anta alaihim biwakil. Dan kamu sekali-kali bukan pemelihara bagi mereka. Ini bermaksud tidak bertanggungjawab nak paksa orang lain beriman, hanya beri ingatan sahaja. Nak paksa orang masuk Islam tak boleh. Sebab apa? Modal untuk jadi Islam tu aku bagi dah. Modal untuk jadi Islam, untuk jadi beriman. Boleh faham kan? Bila modal Tuhan bagi, kena ikut cara yang Allah Ta'ala nak lah. Sebab tu hak dia. Kita terima dah modal Islam tu, kita Islam dah. Tapi tak ikut cara Nabi, duk buat benda bid'ah. Orang panggil seolah-olah bagi modal tapi tak pandai tak reti nak menega. Bila ada modal, menega tak reti, rugilah. Rugi tak muka dunia ni, tak apa boleh pinjam orang tu, pinjam kawan ni. Rugi akhirat nak pinjam pahala dengan siapa, orang nak pahala belaka. Ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan jangan kamu sekali-kali memaki sembahan
yang mereka sembah selain Allah itu. Kalimah tasubbu ni membawa maksud mengata, mengejek, memberi nama dengan buruk. Ayat ditujukan kepada kita orang Islam lah. Yang mereka dulunya juga orang musyrik, tetapi mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka telah nampak Islam itu sendiri sebagai benda yang betul. Orang yang bergelumang dengan mak syirik, bergelumang dengan maksiat dan sebagainya, bila Allah Ta'ala bagi hidayah, alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang manusia ni tidak dapat kawal rasa, mengawal perasaan ni. Dan mulut kita kata kesak kepada mereka, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah. Marah kita untuk mengejek dan mengutuk sembahan puak musyrikin itu. Jangan kutuk dia. Bintang ke bulan dan semua tu jangan. Kerana tak salah benda hak dia sembah tu, salah dia tu sendiri. Kalau kita nak uji contoh sini iaitu, ada ke Nabi Isa seorang sembah dia? Tak. Imam-imam Syiah tu, mereka tu semua orang baik-baik. Adakah mereka tu seorang sembah dia? Tak. Nama tolong puak Syiah ni je. Tolong dia je, ni taksub jenis sembah. Tak syekh dia ni. Ayat ini membawa dua larangan kalau kita nak sebut. Larangan pertama, jangan keji sembahan orang musyrik. Larangan kedua, jangan kutuk, jangan mengeji orang-orang yang menyembah itu. Jangan keji benda yang disembah, jangan keji orang yang sembah tu. Penentangan di antara hak dan batil ni, dia bertentangan sama. Dia bagi hujah ni, walaupun hujah tu hujah kosong kadang-kadang, tapi kita diajar supaya jangan kita melawan orang yang lawan kita ni dengan cacian dan mengejek dan sebagainya. Mengata yang tidak patut kepada dia, jangan. Sebab apa? Kita dilarang buat begitu sebab apa? Fayasubbullah, mereka nanti akan memaki Allah. Ni dia. Kita tengok sini. Kita dilarang keji mereka tu, kalau mereka buat begitu, mereka akan memaki Allah Ta'ala. Lihat, kita tengok. Disebabkan kita, Allah Ta'ala kena keji, kena maki. Tak boleh sama sekali. Ada kita nak sebut macam mana? Bukan nak kata dia tu betul. Tidak. Dengan cara yang macam mana? Aduwan bighairi ilmin. Dengan perasaan permusuhan tanpa pengetahuan. Mereka keji Tuhan kita dan mereka rasa musuh dengan kita, musuh yang sungguh. Mereka akan maki kita, mereka akan marah kepada kita dan mereka akan marah. Yang mereka marah adalah kita jugalah. Dan mereka keji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata tidak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang Allah Ta'ala marah. Jadi semua kita ni kena pergi dengan hujah. Kena pergi dengan hujah. Idfa' billati hiya ahsan. Kena balah benda keburukan dengan ahsan, dengan kebaikan. Bila kita kata hujah, tiba-tiba dia tidak mau terima hujah, tu bukan soal kita, dah soal Allah Ta'ala. Lagu mana? Kadzalika, demikian kami jadikan setiap umat itu menganggap baik pekerjaan mereka itu. Setiap umat ni, dia melakukan ibadah kepada Tuhan mereka kerana mereka sayang kepada Tuhan mereka tu, dan mereka sangka perbuatan mereka tu baik dan betul. Mereka nampak comel dan perbuatan itu dinampakkan baik dan elok oleh syaitan. Bermakna punya kata mereka sebab mereka itu ditipu oleh syaitan. Sepatutnya kamu kena berhujah dengan mereka, sebut bahawa pahaman mereka itu salah supaya mereka tidak ditipu oleh syaitan. Sebab sebarang manusia tipu oleh syaitan, jalan untuk kembali kepada Allah Ta'ala itu ada. Jalan untuk merungkai penipuan syaitan itu ada. Kalau kita tengok puak-puak tarekat hak syirik ni, amalan-amalan zikir mereka buat tu, mereka baca sungguh zikir tu, ya Allah. Sebab apa? Sebab mereka rasa elok. Puak ni rasa molek, rasa elok, rasa bahawa betul dengan hak dia baca ni, dengan apa yang terjadi ni. Sebab tu mereka baca. Apa kata?
Summa ila rabbihim marji'um, kemudian mereka kepada Tuhan mereka kembalikan. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali semua sekali mereka itu. Mahu pun tak mahu, syirik ke tak syirik, beriman ke tak beriman, kamu pasti akan dibawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayubayyinuhum bima kanu ya'malun, lalu dia memberitakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan dahulu. Semua sekali Allah Ta'ala tahu, dan semua sekali akan diungkit semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah وما يشعركم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. Baik. Wa aqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Yang dimaksudkan bersumpah dengan Allah Ta'ala, dengan nama Allah Ta'ala lah ayat ni, itu musyrikin Mekah tu mereka musyrikin Mekah dan mereka yang berperangai macam musyrikin Mekah ni, bila mereka bersumpah sungguh-sungguh sampai di atas nama Allah Ta'ala. Kalau bercakap betul nak bersumpah, buat apa lagi? Jahda aimanihim, dengan segala kesungguhan. Jahda makna bersungguh-sungguh dia tu, bersumpah guna nama Allah. La in ja'atuhum ayah, bahawa sungguh jika datang kepada mereka satu mukjizat. Musyrikin Mekah meminta mukjizat daripada Nabi bermacam-macam. Macam-macam mukjizat. Kalau kita tengok ayat 90 sampai 93 surah Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, dan mereka kata kami sekali-kali tidak percaya hingga kamu memancarkan mata air daripada bumi untuk kami, tanah arak kering kontan tu awak mari air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, kalau kamu alirkan air di sungai-sungai di celah-celah tu dengan deras alirannya. Au tusqitas sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wa malaikat billahi wal malaikatu qabila, atau kamu jatuh ke langit berkeping-keping atas kami, langit berkeping-keping sebagaimana kamu katakan kamu datang ke Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami. Au yakuna laka baitum min zukhrufin, atau kamu mempunyai sebuah rumah daripada emas, atau kamu mempunyai sebuah rumah daripada emas atau naik ke langit, atau kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu hingga kamu turunkan ke atas kami kitab yang telah kami baca. Allahu Akbar. Katakan Maha Suci Allah, bukankah aku ini seorang manusia yang menjadi rasul? Macam-macam jenis minta benda pelik-pelik saja. Nak suruh tu, nak suruh subur tanaman, nak suruh ada tu, nak suruh ada ni. Tak, Allah Ta'ala kata aku hanya rasul. Liyu'minun nabiha, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Mereka kata jika tunjuk mukjizat beriman. Qul innamal ayatu indallah. Kata Muhammad, mukjizat itu sesungguhnya hanya berada di sisi Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan mari pada aku. Begitu juga karamah para wali, bukan mari pada wali itu. Bukan beramal suruh khamak, tidak. Tapi itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma yush'irukum, dan apabila boleh, dan apakah yang boleh memberitahu kepada, dan apakah yang boleh memberitahukan kepadamu. Potongan ayat ni ditujukan kepada orang Islam. Kata-kata seterusnya untuk menyedarkan mereka tentang perangai orang musyrik itu sendiri. Bahasa ayat ni berbunyi seperti ginilah contoh dia. Kenapa kamu tak faham-faham lagi maknanya? Apa benda yang boleh membuatkan kamu faham? Innaha idza ja'at la yu'minu. Bahawa apabila mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman. Mari mukjizat, mereka tak beriman juga pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Last sekali ayat nombor 110. Ayat ni nak sebut pada kita, nak terang pada kita kenapa mereka tidak boleh lagi nampak kebesaran tanda-tanda kewujudan Allah di atas muka dunia ni. Sebab apa? Kenapa? Baik. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Baik, cuba kita tengok. Wa nuqallibu afidatahum. Dan kami memalingkan hati mereka. Allah Ta'ala memalingkan hati mereka daripada kebenaran. Afidah ni, fuad kita panggil. Hati yang merasa. Bukan maksud hati saja, tidak. Kerana kalau hati disebut qalb. Afidah ni maknanya hati yang sedang merasa, sedang terkesan dengan emosi. Dipanggil sebagai afidah. Contohlah kita sebut hati yang tersentuh dengan keindahan alam. Tersentuh dengan keindahan Al-Quran. Ramai yang baca Quran, tapi tak tersentuh. Kami memalingkan hati yang tersentuh tu. Wa absarahum, dan penglihatan mereka. Basirah tu, penglihatan yang mendalam mereka. Hati mereka, penglihatan mereka dipalingkan, maksudnya mereka dihalang daripada untuk beriman. Dua perkara alat yang besar untuk mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan paling belaka dah. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kerana mereka tidak beriman kepadanya pada permulaan. Tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dan penglihatan ditutup. Mereka tidak beriman dengan apa ni? Mereka tidak beriman apabila mukjizat tu ditunjuk kepada mereka. Ini bermaksud musyrikin Mekah pernah ditunjukkan mukjizat. Apakah mukjizat ini? Merujuk kepada peristiwa bulan dibelah. Apabila pembelahan bulan ditunjuk di hadapan mereka, dia kata Nabi Muhammad ni sihir. Bermakna mereka tak mahu beriman juga. Ini bermakna orang itu tidak ambil peluang daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Atau boleh kita kata juga, awal-awal lagi hati mereka tak mahu beriman. Awal-awal lagi tak mahu beriman. Nampak kata? Awal-awal lagi dia tolak dah. Tak dengar lagi tapi tolak dah. Tengok muka baru keluarlah ustaz ni. Wahabi ni. Tutup terus. Tu dahsyat juga. Dengar lu sepatah. Orang nak sebut apa. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan yang teraba-raba, dia panggil. Perkataan ya'mahun ni maksudnya berjalan dengan berjalan tapi tak nampak. Oh buta lah, meraba-raba, gelap. Buta mata hati orang panggil. Sebab apa? Dua alat untuk dapat hidayah tu Tuhan tutup habis, Tuhan paling habis. Emosi satu yang tersentuh, hati yang rasa tersentuh bila orang sebut hidayah Allah satu. Basirah satu lagi, penglihatan yang mendalam, lihat sekali dengan fikir. Tak ada dah, Tuhan paling dah benda tu. Ya, katalah apa pun, katalah begitu begini pun duduk begitulah, sapalah mati, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah. Pada esok hari pukul 9 sampai pukul 10 jangan lupa kita akan sebut ayat 111, iaitu ayat 111 ada dua lagi permintaan orang Mekah. Diceritakan bagaimana mereka minta mukjizat ni. Mereka minta lagi mukjizat. Begini Allah Ta'ala rakyat mukjizat pun tak beriman juga. Minta lagi. Siap bersumpah lagi nak beriman. Tapi ada lagi jenis-jenis mukjizat yang dia minta dengan Nabi SAW. Betapa payahnya Nabi bawa agama ini. Sehinggalah Nabi SAW berjaya. Dan orang Ansar menjadi orang yang penguat kepada agama ini. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan supaya negara kita ini cepat-cepat bebas daripada wabak penyakit kita ni, penyakit COVID ni, dan juga biarlah pemimpin-pemimpin negara kita fikir masalah ni dengan betul. Jangan duk fikir masalah lain. Ya? Masalah nak lompak situ ke lompak sini ke tukar situ tukar sini, biar dulu. Biar habis dulu semua ni. Rakyat tanggung derita, ada hilang pekerjaan, ada sahabat saya polis seorang tu dia bagi tahu macam mana orang pergi kepala polis tu dia antaranya nak menentah negeri apa semua sekali nak cari kerja pun ada. Kerana kerja dia berhentikan macam-macam.
Ni rakyat di bawah ni duduk sibuk-sibuk nak begini, dia duduk sibuk-sibuk nak ambil kawan tu, nak kawan ni nak bentuk kerajaan tu, nak berpakak dengan orang ni. Memimpin bahasa jenis hati perut tak fikir ke rakyat langsung. Nak fikir rakyat bawah ni macam mana, betapa hidup, betapa susahnya nak makan pada hari ni, nak bekerja pada hari ni. Bukan rakyat simpanan duit banyak sangat. Dia pemimpin kena sedarlah. Tunggu-tunggulah. Nak kuasa tu kalau Allah Ta'ala bagi kuasa pada kita, insya-Allah lah sampailah satu waktu. Kerana hidup ini Allah Ta'ala kata wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup ni Allah Ta'ala sebut hari-hari ni aku tukar, mulut atas sekejap mu atas, sekejap mulut bawah. Sekejap mu musuh ngaku, sekejap mu peluk ngaku, bersiun ngaku. Biasalah benda tu. Hidup atas muka dunia. Tapi kita kena fokuskan, kita sebagai pemimpin fokus kepada rakyat. Itulah nasihat saya kepada pemimpin yang ada di atas. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina, supaya Allah Ta'ala elokkan pemimpin dan elokkan rakyat secara amnya, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.